Hi, Assalamualaikum and good evening. Okay, so saya buat video terus untuk saya tolong. Okay, saya dah baca survey semua. Ada yang cakap kurang faham kan? Saya faham. Ada yang cakap teacher laju. Saya ambil masa sikit untuk nak faham English kan? Tak apa, boleh. So, teacher buat video ni. Nak recap balik apa kita belajar hari ni. Tolong tengok video ni dan tolong juga buka buku teks. Awak kena buka juga buku rujukan, buku teks dalam study. Sebab kalau awak just rely on the slide saja memang susah. Okay? So buka. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, okay, learning objective hari ni saya fokus kepada beberapa saja. Tak banyak pun hari ni. Okay, satu, conceptualize living process in unicellular organism. Yang ini yang fokus saya hari ni. Okay, ni fokus saya hari ni. Yang ni lah tadi. Living processes tu yang saya sebut tadi, Mrs. Grant tu. Yang itu yang kita bincang tu. Ingat tak? Mrs. Grant. Mrs. Grant tu, yang itulah living processes. And all this we discuss only in unicellular saja hari ni. Unicellular saja dan specifically kepada amoeba dan paramecium. Itu je yang kita belajar hari ni. Tak banyak pun LO yang saya cuba capai. Okay, and then deduce living processes in unicellular organism as seen through light microscope. That one macam video tadi tu lah. Okay, and then correlate the uniqueness of specialized cell. Yang ni kita tak masuk lagi. Yang ini in the next class lah, which is on Thursday. Okay, alright. So, hari ni kita nak capai satu learning objective. Okay, kita tengok ni. Okay, kalau you baca buku kan, kita tengok benda ni ditulis living processes in unicellular organism which are paramecium and amoeba. Okay, kita topik tu, subtopik tu, discussion dia adalah tentang living processes, life processes yang dialami oleh paramecium dan amoeba. Okay, point utama dia, kita kena tahu paramecium and amoeba adalah unicellular organism. Unicellular organism. Apa yang dimaksudkan dengan unicellular organism? What is the definition of unicellular organism? Unicellular organism is organism that consists of one cell. Okay, kalau kita tengok amoeba, ada rupa manusia ke? Tak. Paramecium ada rupa manusia atau rupa rabbit atau rupa lion? Tak. Okay, because they are one cell. Okay, ini organism yang unik. Hanya satu sel but can carry all the life processes within one cell. Okay, saya ulang balik lagi sekali. Uniknya unicellular organism ni, all living processes, okay, movement, Mrs. Grant movement, what else, reproduction, sensitivity. Ciri-ciri benda hidup yang awak belajar masa, kalau kita tengok daripada prasekolah belajar. Sebab anak saya prasekolah, so saya duk ajar dia ciri-ciri benda hidup. Okay, G, growth. Apa lagi ciri? R, respiration. E, excretion. Dan N, last kali, nutrition. Okay, nutrition. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 characteristic of living things. Okay, living thing and non-living thing. Major dengan awak. Awak consider diri awak sebagai living thing. Major, benda bukan hidup. Benda yang hidup boleh bergerak. Benda yang hidup boleh reproduce. Okay, major boleh reproduce ke? Kita boleh paksa ke dia reproduce? Major, jadi 2 sekarang. Tak boleh. Okay, melainkan awak yang buat major tu untuk jadi 2. Okay, so the discussion about unicellular hari ni adalah all these living processes. Macam mana this organism melalui hidup dia, melalui semua proses ni. Okay, alright. So, kita tengok. Kejap ya, saya ni. Kalau saya tambah
Sekejap. Okay. Alright, kita tengok ciri yang pertama dulu. Okay, kita tengok ciri yang pertama. Okay, so sekarang ni awak just tahu hari ni belajarnya dua ni saja. Amoeba dengan paramecium, both are unicellular organism. And the discussion is about the all living processes. 7 karakteristik of living thing. 7 ciri-ciri benda hidup. Proses yang dilalui oleh benda hidup. Apa yang dilalui. Okay. Alright. Okay, so kita tengok. Benda pertama yang saya discuss, okay, is about movement. Movement. Okay, pergerakan. Okay, ciri benda hidup yang pertama, bergerak. Amoeba and paramecium adalah benda hidup. Okay, dia bergerak. Tapi macam mana dia bergerak? Kalau manusia, kita berjalan, ada kaki. So, how amoeba move? Amoeba move by using pseudopod. Pseudopod. Okay, ni untuk amoeba lah. A untuk amoeba. Amoeba using pseudopod. What is pseudopod? Ataupun pseudopodium. Pseudopodium. Okay. All of these are... Apa video? All of these... Dua-dua ni maksud dia adalah... false feet. Ataupun kaki palsu. Okay. Sebab amoeba ni dia tak ada kaki macam awak. Okay. Dia kaki dia berubah-ubah. Sekejap kaki dia dekat sini, sekejap kaki dia dekat sini. Dia bergerak by extending its pseudopod. Dia extendkan pseudopod dia tu, baru dia bergerak. Macam slime. Contohnya slime. Kalau tengok kartun ni ada slime tu kan, macam mana dia bergerak? Dia extend kan? Extend tu maksudnya memanjangkan. Okay, dia memanjangkan. Itu extend. Okay, itu untuk amoeba. How about paramecium? Paramecium on the other hand, okay, kalau tengok dia kat luar-luar dia tu ada cilia. Okay, yang hair-like structure ni kita panggil cilia. And this cilia can beating. Macam kalau awak nak berenang kan, awak kena kepak-kepakkan kaki awak, kepak-kepakkan tangan awak kan. Macam itulah juga dengan paramecium. In order dia to move, dia kena gerakkan cilia dia, baru dia boleh bergerak. Okay, so that is about movement. Itu saja. Okay, awak kena tahu, yang awak kena ingat. Okay, amoeba move by using pseudopod. Paramecium move by beating its cilia. Beating its cilia. Cilia tu apa? Yang hair-like structure. Okay, itu movement. And then saya masuk respiration. Okay, respiration. Okay, dua-dua ni, both of this organism, okay, amoeba and paramecium, okay, unicellular, consists of only one cell. Unlike human, unlike kita, multicellular organism. Kita ni ada banyak sel. Okay, kita lebih daripada satu sel. Kita complex. Okay, unicellular, simple. Okay, so it only consists one cell. So, the oxygen, okay, respiration is about taking oxygen, dapatkan oxygen untuk apa? Untuk proses respiration, last kali tujuan dia untuk dapat energy. It's a living things. Benda hidup, dia perlukan energy. So, mana dia nak dapat oxygen? The oxygen is, amoeba and paramecium got the oxygen from the environment. But since it is a single cell, senanglah oksigen tu boleh masuk by diffusion. Keyword dia diffusion. Okay, simple diffusion. Okay, konsep diffusion science awak tahu dah daripada sekolah rendah, daripada menengah rendah. Oksigen tu mesti movement of the particles, movement of the oxygen tu daripada kawasan yang tinggi kepekatan kepada kawasan yang kurang oksigen kepekatan. Okay, so oxygen from the environment diffuse into the amoeba cell, into the paramecium cell by diffusion. Okay, so itu about respiration in unicellular organism. So dah dua life processes yang kita cover. Dua ciri karakteristik benda hidup yang kita dah discuss dalam amoeba and paramecium. Okay, alright. Okay, so seterusnya bila kita dah discuss pasal
movement dengan respiration. Next, then okay, kita tulis balik Mrs. Grant. Tulis balik Mrs. Grant kat atas ni. Mrs. Grant. Okay, so kita dah cover movement, kita dah cover respiration. Next is sensitivity. Sensitivity. Okay, so all living things, semua benda hidup respond to stimuli. Keyword dia stimuli. Sebab tu saya main game tadi, saya ambil perkataan-perkataan yang bagi saya itu adalah keyword. Keyword. Keyword untuk awak ingat the whole processes dia. Okay, so untuk sensitivity, all living things, semua benda hidup respond to stimuli. So what is stimuli? Stimuli is changes in the environment. Changes in the environment. Okay, kalau kita bahasa Melayukan dia, perubahan di persekitaran. Contoh, one of the stimuli. Light. Kan, cahaya is one of the stimuli. So, cahaya ni dia berubah. Dia punya keamatan cahaya. Awak sebut keamatan cahaya ataupun dalam bahasa Inggerisnya, light intensity. Intense kan benda yang sangat intense. Maksudnya tinggilah cahaya dia. Kalau low intensity, kurang malap ni sikit. Okay, so amoeba, okay, discussion kita kan pasal unicellular. Unicellular dengan paramecium. Both of them, okay, both of these organism respond to stimuli because they are living things. They respond to sunlight, they respond to chemical, okay. So itu yang point dia. Point penceritaan dia adalah unicellular organism also respond to stimuli. Okay. Alright, next we move on to next G. G yang seterusnya. Okay, seterusnya perkataan G. Okay, G ni adalah growth. Okay, memang saya tak discuss tadi dalam kelas sebab growth ni is easy. Anything that increase in size, there all living things growing. Macam awak lah, start daripada baby sampai awak dah umur 16 tahun. Increase in size, right? Increase in size, lebar tambah, tinggi pun tambah. Okay, so itu grow. Same goes with amoeba and paramecium. This organism also increase in size. Okay, they are also growing. Okay, next. After growing, another R. Another R ni saya tak sempat tadi sebab kita dah nak masuk kelas math tadi kan. So R ni kita on hold dulu. Saya discuss seterusnya adalah E. E adalah excretion. My point, E untuk excretion. Okay. So excretion, okay. Excretion ni keyword untuk awak ingat. Okay. All living things excrete. Okay. All living things excrete. Okay. Untuk benda yang paling dekat dengan awak, excretion, proses yang urinate. Untuk living things, human urinate. Okay, tapi amoeba dengan paramecium tak urinate lah. Jangan istilah untuk amoeba dengan paramecium urinate. Ni kalau awak nak ingat untuk human lah. Okay, kalau excretion, human, pasal excretion urinate. Okay. Tapi kalau untuk amoeba dengan paramecium, the discussion is about process osmoregulation. Osmoregulation. Okay, osmoregulation is one of the homeostasis process. Homeostasis process. Homeostasis you dah belajar masa tingkatan 1. Okay, tingkatan 1 chapter 3. You belajar homeostasis. So homeostasis, perkataan keyword yang awak ingat daripada, kalau awak ingat lagi lah daripada mendengar rendah, kawal atur. Okay, kawal atur. Regulate. Kawal atur. So, you regulate banyak faktor in the body. Okay, kalau amoeba ni dalam sel tu lah. Dia kawal atur apa? Salah satunya dia kawal atur kandungan air. Kenapa dia kena kawal atur kandungan air? Sebab paramecium and amoeba, as you mentioned earlier, both of these organism live in fresh water. Fresh water environment. Duduk dalam air. Okay, duduk dalam air. So, katalah ni amoeba, ini paramecium. Okay, kat luar dia ada banyak water. Okay, air ni, air. Dan air pula dia bukan marine. Dia adalah air fresh water. Okay, so bila kita kata dia fresh water, dia high in concentration of water molecules. Salah lah pakai color ni. Okay, water molecules. Macam mana lukis water molecules dalam chemistry? H2O, hydrogen kepit dengan oksigen.
H2O, H2O kat luar ni banyak sangat H2O sebab dia live dalam fresh water environment. Dan kita tahu konsep diffusion, konsep penyerapan mesti daripada kawasan yang tinggi kepekatan ke kawasan yang kurang kepekatan. So, water molecules dekat luar ameba dengan paramecium tinggi. Jadi, water ni akan keep on masuk ke dalam sel. Okay, keep on masuk ke dalam ameba dan paramecium. So, what happen? Kalau balon awak isi penuh-penuh, bubuh air banyak-banyak, apa jadi pada balon? Tadi you cakap boleh pecah. Same goes with ameba dengan paramecium. Kalau dia tak ada proses osmoregulation, kalau tak ada proses ni, Allah tak bagi dia proses ni, dia akan pecah lah. Tapi, since Allah ni sangat bijak, Tuhan ni sangat bijak, jadi, living organism ni, dia ada cara untuk control amount of water inside the cell. So, ameba and paramecium can do osmoregulation. So, macam mana proses osmoregulation ni berlaku? Okay, so first thing, okay, apa yang berlaku yang pertama? Water diffuse, okay, yang first point, water diffuse. Okay, water diffuse into the cell by osmosis. Okay, water masuk dalam sel tadi, dalam ameba and paramecium by osmosis. Okay, ataupun water diffuse into the contractile vacuole pun also can. It is understood lah, faham lah. Okay, akan masuk dalam contractile vacuole. So, dalam paramecium ni paling nampak lah, senang nampak dia macam bentuk bunga tu. Okay, itu contractile vacuole. Okay, so water keep on masuk. Okay, number 2. Okay, water masuk, then what happen to the contractile vacuole? Contractile vacuole expand. Okay, contractile vacuole expand. E-X-P-A-N-D. Expand. Increase in size. Ataupun boleh cakap contractile vacuole increase in size until sehingga it reach sehingga mencapai size yang maksimum. Until it reach maximum size. Okay, once it reach maximum size, as we know, this is contractile vacuole. Nama dia pun contractile. Contractile. Okay, contractile maksudnya dia boleh contract, boleh mengecut. So, what happen is, bila contractile vacuole tu dia dah sampai reach size yang besar, okay, reach size yang maksimum, the contractile vacuole will contract, dia akan mengecut. Span kalau awak kecut, what happen to the water? Air keluar kan? Balon kalau awak picit dia, apa jadi? Balon tu keluar air. So, same goes with the contractile vacuole. When it is contract, excess water. So, saya tekan dia perkataan term excess water. Maknanya air yang berlebihan akan keluar daripada sel. Okay. So, ada sebahagian air yang masuk tadi digunakan untuk all proses lain lah. Contohnya, respiration ke, okay, all proses lain tu guna air. Respiration water dengan glucose dengan ni kan. Proses lain lah, adalah banyak proses lain yang perlukan water, okay, chemical reaction yang lain. Tapi sebahagian yang banyak lagi tu, excess water tu will be removed, okay, when the contractile vacuole contract, okay, dan dia akan excrete out. So itulah excretion yang that is how ameba and paramecium excrete the excess water. Okay, so proses yang involved dia adalah osmoregulation. Okay, so kalau ada soalan yang ni, tanya saya balik untuk check awak punya kefahaman. Okay. Okay, seterusnya. Okay, tadi kita dah Mrs. Grand. Okay, kita dah cover M, dah cover R, dah cover S. G dengan R ni on, G dah pun, R ni on hold. Okay, reproduction yang next class. Okay, reproduction. Reproduce. E, excretion kita dah cover. Keyword tadi osmoregulation. N, nutrition. Okay. Living things. All living things need to eat. Unicellular also a living things. Okay. Paramecium, ameba, living things. So, dia perlukan nutrition. So, macam mana dia nak perlukan nutrition? Apa caranya? Okay, so keyword untuk kat sini, untuk proses untuk ameba dengan paramecium adalah phagocytosis. Phagocytosis. Yang ini you dah belajar juga. Walaupun you belajar benda ni untuk chapter human health masa form 2, tapi yang ini juga
the same process yang berlaku juga kepada paramecium dan especially amoeba. Okay, especially for amoeba, sebab amoeba dia boleh extend dia punya pseudopod tadi kan. Okay, so amoeba can do for phagocytosis to get the nutrient. So apa yang berlaku? So first amoeba, okay, ni amoeba, katalah kita lukis amoeba. Okay, so ini pseudopod. Apa pseudopod tadi? Phosphate. Okay. Amoeba ni dah lah tak ada tangan, tak ada kaki. So macam mana? Katalah kat sini ada, tiba-tiba ada makanan dia. Dia nak makan. Macam mana dia nak buat? Jadi, dia perlu extendkan dia punya pseudopod. So, dia akan extend. Yang ini dia akan extend yang ni. So, dia akan engulf. Perbuatan ni kita panggil engulf. E-N-G-U-L-F. Engulf. Okay. First, amoeba. Okay, amoeba will extend its pseudopod. Extend pseudopod. So, this is the first one. Number 2, amoeba engulf the food particles. So, ni food particles. Okay. So, dia akan engulf the food particles. Dia kurungkan dulu food particles. So, bila dia dah engulf, gambar yang seterusnya. Okay. So, tadi amoeba tu warna biru ni. Okay. So, makanan tu dah duduk kat dalam. Warna merah tu duduk kat dalam. Okay. Dah ditutup kan. Dia dah bawa tarik masuk dalam tu. Yang ini kita panggil food vacuole. Tadi ada yang tanya kan. Food vacuole. Okay. So, the food particles is now in the food vacuole. Okay, what happen is dalam amoeba ni living things kan. Dalam tu dia adalah sel kan. So dia ada lysosom. Ada apa dalam lysosom? Ada lysozyme. Okay. So number 3, lysosome fuse with the food vacuole. Fuse with the food vacuole. Number 3, lysosome fuse with food vacuole. Lysosome secrete. Number 4. Lysosome. Number 4. Lysosome secrete lysozyme. Dia keluarkan lysozyme. So, number 5. Lysozyme breakdown. Lysozyme breakdown. Okay, keyword dia breakdown. Breakdown the food particles. Breakdown the food particles. Dia akan cernakan food particles tadi sebab dia nak makanan. Okay, bila dia dah cernakan, macam awak lah, awak makan, ada proses pencernaan. Same goes with the amoeba. Okay, bila dia dah cernakan, nutrient will be absorbed into the cell. Yang dia tak nak, dia buang lah. Yang dia nak, contoh bila dia dah engulf tadi, bila dia dah cerna tu, dia dapat glukos. Okay, dapat glukos. So glukos will be absorbed into the cytoplasm lah, akan digunakan oleh sel tu. Yang dia tak nak, dia akan keluarkan. So, itu saja discussion saya hari ni. Okay, it's about living processes that happen in the unicellular organism, which are amoeba and paramecium. Okay, itu saja.